Alhamdulillah, marilah pada kesempatan ini kita mengucapkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin, taufik dan inayah daripada Allah dapat kita berkumpul dan berhimpun pada pagi ini untuk menjalankan satu tanggungjawab dan amanah kita dalam mesyuarat AGM ISMA bagi tahun sesi 2019-2020. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat menjalankan mesyuarat agung tahunan dengan suasana yang baru, dengan norma yang baru setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemik COVID-19. Keadaan ini menuntut kita mengutamakan aspek keselamatan dan kesihatan. Justru saya mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan para perwakilan hadirin hadirat untuk kita terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara, dan kita memastikan diri kita mengikuti segala ketetapan-ketetapan yang ditetapkan supaya perjalanan kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun kita berada di rumah tetapi kita kekal patuh kepada arahan-arahan dan SOP yang telah ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya ingin mengimbau perjalanan ISMA cawangan nilai yang mula ditubuhkan ataupun didaftarkan pada 24 Julai 2015. Pada ketika itu, bilangan ahli cawangan nilai ialah sebanyak 44 orang. Kemudian kita telah mengadakan AGM kali pertama pada tahun 2016 dengan keahlian ketika itu 54 orang. Dan pada hari ini, pada tahun 2021 dengan keahlian yang telah meningkat dan kita diberitahu bahawa keahlian ISMA cawangan nilai sudah mencecah angka 211 orang. Ini satu pencapaian yang kita capai sepanjang penubuhan ISMA pada tahun 2015 sehinggalah tahun 2021. Ini adalah hasil daripada kesungguhan kita, sikap tadhiyah, pengorbanan kita, serta tajarud dan sabat kita berada di atas jalan perjuangan ini. Sikap tidak mengenal penat dan lelah, kesungguhan bekerja di medan, serta keyakinan kepada jalan ini akan membuahkan hasil dalam perjalanan dakwah dan perjalanan organisasi kita. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pandemik telah mengubah paradigma kita, sama ada daripada melihat sudut ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Bahkan pandemik juga telah mengubah paradigma dakwah kita, bagaimana kita melihat struktur dakwah kita dari fasa dakwah secara organisasi kepada fasa dakwah secara institusi, kepada fasa dakwah kemasyarakatan, sehinggalah kepada fasa dakwah ke arah kenegaraan. Semua ini menuntut kita bersedia dari sudut perubahan pemikiran. Perlu ada shifting idea kita berdepan dengan digitalisasi perubahan yang berlaku di dalam dunia hari ini. Justru para aktivis ahli dan penggerak dakwah ISMA khususnya perlu mempersiapkan diri dari sudut keupayaan memahami bahasa zaman, memahami realiti setempat dan lingkungan semasa untuk kita memikirkan apakah cara-cara dan kaedah-kaedah yang terbaik untuk kita menggerakkan dakwah kita dan seterusnya untuk memastikan usaha membangunkan Islam secara syumul itu ke arah membina suatu peradaban masyarakat berpaksikan kepada nilai-nilai Islam. Sebab itulah dalam konteks kita menghadapi pandemik ini, para da'i tidak harus lesu dan kaku dengan perubahan-perubahan
yang berlaku. Bahkan para duat, para aktivis dakwah dan juga ahli perlu disuntik dengan vaksin dakwah dan tarbiyah untuk kita terus meningkatkan keupayaan kita, kemahiran kita, kompetensi kita untuk mampu memikul amanah dakwah yang begitu besar dan penuh dengan tanggungjawab ini. Justru ISMA adalah relung terbaik dan medan yang terbaik untuk kita menyumbang segala keupayaan kita, kekuatan dan kelebihan yang ada pada diri kita untuk kita memberikan apa yang terbaik daripada pemikiran kita, tenaga kita, masa kita, wang ringgit kita untuk melihat masa depan masyarakat yang lebih gemilang. Justru kerja-kerja dakwah lapangan, turun padang, mendekati masyarakat amat-amat diperlukan ketika pandemik ini. Apatah lagi masyarakat di sana yang terkesan akibat pandemik, mereka mengalami kesusahan, pengangguran dan pembuangan kerja, serta masyarakat yang tercari-cari arah bagaimana untuk meneruskan kehidupan mereka. Ketika inilah saya rasa dan saya fikir bahawa gerakan dakwah seperti ISMA ini perlu turun menjiwai derita masyarakat, menyambung hayat mereka supaya kita sama-sama menunjukkan bahawa Islam mampu memberikan penyelesaian yang terbaik kepada masyarakat. Para pimpinan, para perwakilan dan pemerhati sekalian, saya ingin mengakronimkan perkataan ISMA itu sebagai jalan ataupun kita kata kaedah untuk kita menggerakkan ISMA sebagai satu NGO dakwah yang terkedepan di dalam masyarakat. Saya mulakan dengan perkataan I itu bermakna ISMA itu harus berdiri di atas idealisme perjuangan yang jelas, berpandukan kepada roh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ISMA itu mesti berdiri di atas intelektualisme, bermakna segala gerak kerja perjuangan ISMA itu mesti berasaskan kepada research, yakni kajian, keilmuan, supaya tindakan yang kita lakukan itu mesti memahami realiti dan bertindak sesuai dengan realiti. Yang ketiga, inklusif, bermakna segala gerak kerja ISMA itu mestilah merakyatkan perjuangan mereka yang tidak terhenti kepada ahli-ahli semata-mata, tapi menggerakkan seluruh masyarakat dengan agenda perubahan yang besar sesuai dengan sifat keinklusan Islam itu sendiri. Dan yang keempat ialah islah, in uridu illal islah mastata'tu. Inilah yang keempatnya, iaitulah pembaharuan ataupun pembaikan. Kita sebagai ahli penggerak dan aktivis ISMA mesti melaksanakan tugas pengislahan masyarakat dan memastikan masyarakat itu terislah dengan Islam yang kita yakini dan faham ini. Itu 4 I yang ada pada perkataan awal ISMA. S, ia bermaksud perjuangan kita itu sifatnya ialah syumuliyatul ihtimam, iaitu keprihatinan yang meluruh kepada seluruh isu-isu masyarakat, bermula daripada isu-isu kecil sehinggalah isu-isu yang besar, supaya seluruh isu yang kita perjuangkan itu memasuki segala segmen umat, supaya Islam yang kita bicarakan itu sesuai dengan nadi perjuangan yang kita fahami dan yakini. Manakala M, inilah yang kita selalu sebut Melayu sepakat, Islam berdaulat. Bermakna M di sini ialah Melayu menjadi teras kenegaraan kita. Bagaimana kita nak menjadikan Melayu teras kenegaraan kita? Bermakna kita harus mematikan generasi Melayu yang merupakan populasi teramai di dalam negara kita ini diberikan satu pendidikan yang akan memastikan mereka ini akan menerjui negara dengan kewibawaan dan kompetensi yang mereka miliki untuk membina satu peradaban yang agung. Dan ISMA harus menjadi aspirasi umat dengan suatu agenda peradaban yang akan dapat membawa umat keluar daripada kemelut keresahan hari ini kepada suatu yang disebut oleh Rubai bin Amir, innallaha bertasa'ana linukhrijan nasi min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah wa min dhaiqid dunya ila sa'atihi wa min jawril
wa min jawril adyani illa adlil Islam, iaitu kata Rubai bin Amir, kami adalah satu kaum yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah. Yang kedua, mengeluarkan manusia daripada dunia yang sempit kepada dunia yang luas, daripada penindasan dan kezaliman sistem ciptaan manusia kepada keadilan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, para pemerhati perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, tahun ini adalah tahun pemilihan pimpinan cawangan, dan saya berharap kita dapat memilih para pimpinan pelapis baru untuk meneruskan perjuangan ini dan mengemudi bahtera dakwah di atas nama ISMA ini. Saya pada hari ini juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ahli-ahli, para pendukung yang telah memberikan kerjasama yang baik, khususnya para pimpinan ISMA dua sesi yang lalu. Sepanjang 5 tahun juga saya memimpin ini dalam menggerakkan agenda dakwah lokal, agenda dakwah setempat untuk memastikan ISMA ini berada di tengah-tengah nadi kehidupan masyarakat di kawasan Nilai ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para pemimpin, pemerhati dan perwakilan sekalian, saya ingin menggariskan tujuh langkah untuk kita memastikan dakwah kita kekal, sabat dan terus memimpin masyarakat ini. Yang pertama, setiap ahli kita kena ada perasaan al-istish'aru bi mas'uliyatid dakwah. Pertama, kita perlu ada perasaan gairah, merasai tanggungjawab beban dakwah itu. Itu yang pertama, kerana dakwah ini ada satu kewajipan dan amanah yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas bahu kita. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah dan melakukan amal soleh, menyebut aku daripada kalangan orang-orang yang menyerah diri. Yang kedua, as-siqatu bi wa'dillahi wa rasulih. Kita kena yakin dengan janji-janji Allah dan Rasulnya, dan tidak ada janji yang paling benar melainkan janji-janji Allah yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Yang ketiga, al-iltizamu bi manahijil islami syamil kamil. Kita berpegang teguh dengan manhaj Islam yang sengkap dan sempurna, kerana Islam ini adalah dinun wa daulah, agama dan kenegaraan. Yang keempat, al-i'timadu bi nizamis silmi wa dusturi wal qanuni. Kita berpegang kepada sistem perubahan yang silmi, yang damai, berpaksikan kepada perlembagaan dan undang-undang. Itulah perubahan yang kita nak buat di dalam masyarakat, mesti dalam kerangka kenegaraan dan juga perlembagaan. Yang kelima, at-tamassuk bi minhajis siyasi al-murun ma'adam at-tanazul 'anil thawabit. Kita berpegang kepada manhaj ataupun metodologi politik yang fleksibel tanpa kita menggadaikan prinsip perjuangan kita. Yang keenam ialah al-muhafazah 'ala at-tadaruj wa at-tawazun fi an-numu wa at-tatawwur ufuqiyan wa 'amudiyan. Iaitulah kita menjaga perjalanan dakwah kita ini secara beransur-ansur, seimbang dalam perkembangan serta seimbang daripada sudut ufuqi dan amud, vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir, al-ihtimamu bi ri'ayati ala muktasabati dakwah. Kita mengambil berat dengan menjaga hasil-hasil dakwah kita. Setiap ikhwah, setiap ahli, setiap pimpinan, setiap orang daripada ahli kita yang berjuang di medan dakwah dan mendapat pencapaian-pencapaian terbaik dalam dakwah, harus kita jaga. Di mana kita mendapat capaian dakwah di dalam masyarakat, harus kita jaga untuk memastikan kelangsungan dakwah itu berterusan dari semasa ke semasa. Para pimpinan, perwakilan dan pemerhati yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai pemimpin kepada organisasi ini, saya dalam kesempatan yang ringkas dan mungkin ini yang terakhir bagi saya ingin mengingatkan juga kepada seluruh pimpinan. Di antara tanggungjawab besar kepada pimpinan yang pertama adalah hifzud dakwah. Mereka mesti menjaga
bahtera dakwah ini. Yang kedua, iqamatud dakwah. Mereka mesti menegakkan dakwah ini di dalam diri mereka, keluarga mereka, masyarakat dan negara mereka. Yang ketiga, mereka mesti riayatud dakwah. Mereka mesti menjaga dakwah ini daripada dicemari daripada segala perkara yang memburukkan imej dakwah ini. Yang keempat, mereka mesti nushul ummah. Mereka mesti mendidik dan menasihati umat, yakni madu yang memerlukan santunan daripada para duat ataupun para aktivis dan penggerak dakwah. Dan yang terakhir, tugas kita sebagai pimpinan ialah islahil al-hukumah wa daulah, iaitulah kita membaiki ataupun melakukan islah kepada kerajaan dan juga negara. Inilah 5 tanggungjawab yang perlu dipikul oleh pimpinan-pimpinan yang berada di organisasi, dan pimpinan yang berada di organisasi tidak akan mampu menjayakan agenda yang besar ini melainkan perlukan sokongan daripada seluruh ahli-ahli untuk menggerakkan agenda yang besar ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para pimpinan, perwakilan dan pemerhati sekalian, saya kira saya sudah berada di penghujung ucapan alu-aluan ini. Saya sekali lagi mengambil kesempatan ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada wakil daripada ISMA Pusat, iaitu Tuan Haji Nur Zafri bin Nur Halim, merangkap Ketua Biru Penerangan yang sudi datang bagi merasmikan majlis ataupun mesyuarat agung tahunan ISMA Cawangan Nilai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Cawangan yang telah bekerjasama membantu menggerakkan dakwah di Cawangan Nilai. Tidak lupa juga kepada ahli-ahli yang turut membantu menggerakkan dakwah di Cawangan Nilai, dan tidak lupa juga kepada ahli-ahli kita yang kita kenali, yang kita telah membuat kerjasama yang baik kepada mereka. Saya rasa dipahamkan Tuan Encik Zack pun datang, kemudian daripada pimpinan daripada Taman Semarak, NGO lain yang turut bersama kita dalam AGM kali ini. Mudah-mudahan AGM yang kita adakan secara virtual ini akan memberikan suatu lonjakan baru sesuai dengan dunia digital. Saya ulangi sekali lagi sebelum saya mengakhiri ucapan ini, da'i ataupun kita kata aktivis dan penggerak dakwah perlu disuntik dengan vaksin dakwah dan tarbiyah supaya kita kekal terus berjuang walaupun cabaran dan halangan mendatang. Saya sudahi ucapan saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.